A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Farhana binti Mazlan. Raqmut talabah 0500465. Tema teks berita individu pada minggu kelima ini bertemakan ekonomi. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan 6 perkara, iaitu strategi menterjemah sebelum, semasa dan selepas, prosedur atau teknik terjemahan yang digunakan, istilah ataupun wakil baru, masalah ataupun cabaran yang dihadapi semasa menterjemah, resolusi kepada permasalahan terjemahan, cadangan penambahbaikan dalam menterjemah. Strategi menterjemah sebelum, semasa dan selepas. Sebelum menterjemah, saya memastikan teks sumber ataupun berita betul dan jelas. Saya juga membaca keseluruhan teks untuk memahami makna yang terkandung dalam teks itu. Saya mengeluarkan isi penting dan istilah yang sukar difahami. Kemudian, saya memilih pendekatan yang sesuai sama ada formal ataupun dinamik. Semasa menterjemah, saya menggunakan alat bantuan seperti Google Translate, Reverso Converter, My Memory, Kamus Ma'ani dan sebagainya untuk menterjemah, mencari makna dan istilah yang sukar difahami. Saya juga membuat pencarian di Google tentang istilah khusus dalam berita ekonomi seperti nama orang, pangkat, gelaran, tempat, organisasi, syarikat bagi mengelakkan kesalahfahaman tentang perkara yang sudah terbukti ataupun wujud. Kemudian saya menterjemahkan teks berita bahasa Arab kepada bahasa Inggeris terlebih dahulu. Kemudian saya pula menterjemahkannya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa teks sasaran iaitu bahasa Melayu. Saya juga menggunakan prosedur atau teknik yang sesuai bagi teks akhbar mengikut ayat, frasa dan perkataan. Selepas menterjemah, saya menyemak hasil terjemahan sebanyak 3 kali agar tidak berlaku kesalahan dalam menterjemah dari segi tata bahasa, struktur pembinaan ayat, penggunaan istilah, gaya bahasa dan budaya. Saya meminta 4 kawan untuk menyemak dan meneliti hasil terjemahan yang saya buat sebab setiap orang memiliki pandangan yang berbeza tentang hasil terjemahan tersebut. Kemudian, saya memperbaiki segala kesalahan dan kesilapan untuk menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi dan memudahkan pembaca sasaran memahami teks terjemahan dengan jelas dan tidak menimbulkan sebarang keraguan. Tajuk berita ekonomi, Al-Burasah Malaysia tasjilu 121.93 milion ringgit min safil arbah fi Rabi'in Salis 2020. Saya terjemahkan, Bursa Malaysia Berhad mencatat keuntungan bersih RM121.93 juta pada suku ketiga 2020. Di sini saya menggunakan teknik harfiah, di mana walaupun saya menggunakan teknik itu, tapi pembaca sasaran dapat memahami maksud yang diterjemahkan. Kemudian, istilah yang kedua adalah Al-Burasah Malaysia. Saya terjemahkan, Bursa Malaysia Berhad. Di sini teknik dia Al-Muhakkah dan At-Tawdih. Muhakkah di sini adalah Bursa Malaysia dan At-Tawdih ialah Berhad. Saya menambahkan perkataan Berhad di sini walaupun dalam teks sumber tidak dinyatakan perkataan tersebut. Kerana Bursa Malaysia Berhad itu merupakan nama syarikat yang ada di Malaysia dan nama rasmi dia adalah Bursa Malaysia Berhad. Kemudian, istilah yang ketiga adalah safil arbah. Saya terjemahkan keuntungan bersih dan teknik dia al-muhakkah. Perenggan pertama, Kuala Lumpur, 28 Oktober Tashrin al-Awwal bernama Sajalat Al-Burasah Malaysia 121.93 milion ringgit Malaysia min safil arbah fi Rabi'in Salis al-Muntaha fi Salasuna September 2020 maqabil 47.10 milion ringgit
في ربع نفسه من الأماضي وسط تحسين الأداء في سوق الأوراق والمشتقات المالية. Saya terjemahkan. Kuala Lumpur, 28 Oktober bernama. Bursa Malaysia Berhad telah mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM121.93 juta bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas, susulan peningkatan prestasi dalam pasaran sekuriti dan derivatif keuangan. Teknik terjemahan yang digunakan dalam peregang pertama ialah Kuala Lumpur, saya terjemahkan Kuala Lumpur, dan prosedur dia adalah Al-Iqtirad. Iqtirad ni maksud dia pinjaman setara. Kemudian Oktober, Al-Muhakkah pinjaman langsung. Bernama Al-Iqtirad. September, teknik dia Muhakkah. Kemudian, Al-Burasah Malaysia, Bursa Malaysia Berhad, sama je dengan sebelum ni, iaitu teknik dia Al-Muhakkah dan At-Tawdah. Million, juta, At-Takafu, Ringgit Malaysia ataupun dalam singkatan dia RM, Al-Iqtirad. Wusta Tahsinul Ada'u, susulan peningkatan prestasi, teknik dia At-Takafu. Di sini, kalau kita terjemahkan secara kebiasaannya ataupun secara normanya, wusta tahsinul ada'u, di tengah peningkatan prestasi. Tapi saya rasa perkataan di tengah ini kurang sesuai, jadi saya menggantikan dengan perkataan yang lain yang mempunyai maksud yang sama, yang paling hampir sama ada persamaan terdekat ataupun sejadi, iaitu perkataan susulan. Jadi, susulan peningkatan prestasi dalam pasaran sekuriti dan derivatif keuangan. Kerana saya rasa susulan di situ lagi sesuai dan mengikut konteks ayat tersebut. Kemudian, Sawqul Awraq wal Mushtaqatul Maliyah, pasaran sekuriti dan derivatif keuangan. Di sini teknik dia Al-Muhakkah. Di sini merupakan istilah bagi ekonomi dan saya mencarinya di Google bagi mendapatkan kepastian tentang istilah tersebut. Perenggan kedua, Amal iradatu li rab'i salis minal amhali faqad balagtu 237.74 milion ringgit muqaranatan B122.67 milion ringgit fi nafsi rab'i qabla am. Saya terjemahkan, bagi pendapatan suku ketiga tahun semasa berjumlah RM237.74 juta berbanding RM122.6 juta sebelumnya. Pada perenggan kedua teks, saya menggunakan kaedah pengguguran ataupun ISCOT, iaitu pada teks sasaran walaupun dalam teks sumber ada perkataan tersebut kerana perkataan itu tidak mempengaruhi makna asal teks sumber. Sebagai contoh, perkataan pada teks sumber iaitu li di sini yang bermaksud untuk, jadi setelah membuangnya pada teks sasaran. Sepatutnya yang asal kalau secara harfiah bagi pendapatan untuk suku ketiga tahun semasa. Jadi setelah menggunakan teknik ISCOT iaitu pengguguran, saya buang perkataan terjemahan untuk tu di sini. Jadi bagi pendapatan suku ketiga tahun semasa. Kerana ia dianggap tidak penting dan tidak menjejaskan makna keseluruhan ayat. Teknik yang seterusnya adalah Al-Iradatu. Saya terjemahkan pendapatan. Teknik dia Al-Muhakkah, Ringgit, RM, Ringgit Malaysia. Di sini Ringgit Malaysia adalah Iqtirad. Tapi saya tambahkan Tawdah di sini disebabkan pada teks sumber tidak dinyatakan Malaysia di belakang ringgit ni. Jadi pada teks sumber saya menambahkan Malaysia di situ, itu ringgit Malaysia kerana ia merupakan suatu kebiasaan yang digunakan dalam
gaya bahasa penulisan teks sasaran iaitu gaya bahasa budaya Melayu. Istilah yang seterusnya ialah fi nafsi rab'i qabla am. Saya terjemahkan sebelumnya. Di sini teknik dia at-takafu iaitu persamaan. Contohnya, kalau kita terjemahkan secara harfiah fi nafsi rab'i qabla am yang bermaksud pada suku yang sama tahun lalu. Saya telah menggantikannya kepada ayat yang mempunyai maksud yang sama iaitu perkataan sebelumnya supaya ayat tersebut lebih mudah difahami oleh pembaca sasaran, ringkas dan jelas. Perenggan ketiga, wa min janibihi qala ar-ra'isu tanfizi lil burasah Muhammad Umar Swift fi bayani lahu amsa as-sulasa inna al-burasah haqqaqat adaan maliyan istisnaiyan khilali tis'ata ashhar min al-amhali fi zurufi lam yasbik laha masilu bitasjili a'la arbahu ad-daribah wa hassasul akliyah munzu idrajiha fi am 2005. Saya terjemahkan, dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Bursa mencatatkan prestasi kewangan yang luar biasa bagi tempoh 9 bulan pada tahun ini. Merekodkan keuntungan 9 bulan tertinggi yang dicatatkan dalam cukai dan faedah minoriti Patami sejak disenaraikan pada 2005, kata Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Datuk Muhammad Umar Swift dalam kenyataannya semalam, Selasa. Di sini saya menggunakan teknik al-ibdal dan harfiah. Ibdal di sini bermaksud transposisi, iaitu ayat dia wa min janibihi inna al-burasa haqqaqat adaan maliyan istisnaiyan khilali tis'ata ashhar min al-amhali fi zurufi lam yasbik laha masilu bitasjil a'la arbahu adu daribah wa hasasul akliyah munzu idrajiha fi am 2005. Dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Bursa mencatatkan prestasi kewangan yang luar biasa bagi tempoh 9 bulan pada tahun ini, merekodkan keuntungan 9 bulan tertinggi yang dicatatkan dalam cukai dan faedah minoriti Patami sejak disenaraikan pada 2005. Di sini saya menggunakan teknik al-ibdal, iaitu teknik yang mengubah kedudukan frasa ataupun klausa dan golongan kata dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud maklumat. Saya menggunakan teknik transposisi dari segi struktur di mana saya menukar struktur tata bahasa dan kedudukan ayat bahasa sumber kepada bahasa sasaran tanpa mengubah maksud asal bagi memudahkan pembaca teks sasaran memahami maksud teks itu. Kemudian, al-harfiahnya di sini. Kata Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Datuk Muhammad Umar Swift dalam kenyataannya semalam, Selasa. Kemudian istilah seterusnya adalah Ar-Ra'isu Tanfizi lil Burasah, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa, teknik dia al-iktirat. Muhammad Umar Swift, Datuk Muhammad Umar Swift, iaitu saya menggunakan teknik iktirat dan at-tasarrif. At-tasarrif di sini bermaksud adalah kaedah penyesuaian dari segi budaya. Seperti lihat terjemahan saya di sini, saya menambahkan perkataan datuk. Kerana saya, walaupun dalam teks sumber tidak dinyatakan perkataan datuk di situ, tapi dalam terjemahan saya menambah sebabkan saya nak sesuaikan dengan budaya dan gaya bahasa penulisan bahasa teks sasaran iaitu bahasa Melayu. Kerana dalam bahasa Melayu perlu tulis datuk di sini kerana bagi menghormati jawatan beliau. Terusnya istilah as-sulasa, selasa iktirat, al-burasah, bursa muhakah, malian istisnaiyan, prestasi kewangan muhakah, tis'ata ashhar, 9 bulan iktirat, arbah keuntungan muhakah, adu daribah wa hassasul akliyah, cukai dan faedah minoriti Patami at-takafu. Di sini, mula-mulanya saya menterjemahkannya secara harfiah, iaitu kalau secara satu persatu, adu daribah ni bermaksud cukai dan hassasul akliyah ni bermaksud saham minoriti. Tapi apabila saya cari di Google,
saya mendapati ia merupakan satu istilah ekonomi yang ada di dalam bahasa sasaran, iaitu cukai dan faedah minoriti, PATAMI. Jadi saya telah mengambil istilah tersebut dan menggantikannya dalam hasil terjemahan saya kerana saya yakin itu adalah terjemahan yang lagi sesuai. Jadi teknik yang saya gunakan adalah at-takafu. Perenggan keempat, amma binismati li safil arba fil ashhar tis'ah min hazal am. Faqad istajala 272.89 milion ringgit muqaranatan bi 140.29 milion ringgit di am 2019. Fihi nabalagtul iradatu 568.27 milion ringgit maqabil 373.15 milion ringgit fil fitrah nafsiha minal ammadi. Di sini saya terjemahkan. Keuntungan bersih bagi tempoh 9 bulan tahun ini telah mencatat RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta pada tahun 2019. Manakala pendapatan mencapai RM568.27 juta berbanding RM373.15 juta sebelumnya. Di sini teknik yang digunakan contohnya safil arbah sama je dengan saya terangkan sebelum ni, milion ringgit, al-iradatu, dan kemudian istilah yang saya jumpa di sini adalah fil fitrah nafsiha minal ammadi. Saya terjemahkan sebelumnya. Jadi teknik dia at-takafu, teknik persamaan. Istilah ataupun wakil baru yang saya jumpa dalam teks terjemahan ini adalah Al-Burasah Maliziyah, Bursa Malaysia Berhad, million, juta, ringgit Malaysia atau dalam singkatannya RM, safil arbah, keuntungan bersih, sawkil awraqu wal mushtaqatul maliyah, pasaran sekuriti dan derivatif kewangan, al-amhali, tahun semasa, al-iradatu, pendapatan, al-burasah, bursa, malian istisnaiyah, prestasi kewangan, arbah, keuntungan, ad-doribah, cukai, hasasul akliyah, saham minoriti, ad-doribah wa hasasul akliyah, cukai dan faedah minoriti PATAMI, Raisu Tanfizi lil Burasah, ketua pegawai eksekutif bursa, Kuala Lumpur, bernama, Oktober, September, As-Sulasa, Selasa. Masalah atau cabaran yang dihadapi semasa menterjemah. Terlalu terikat dengan teks sumber, keliru dalam menentukan penggunaan istilah betul dalam bahasa sasaran, sukar dalam menentukan pendekatan terjemahan bagi sesuatu teks, sukar dalam menentukan prosedur dan teknik terjemahan yang sesuai bagi sesuatu ayat, contohnya keliru dengan kaedah penyesuaian, persamaan, penambahan, pengguguran dan sebagainya. Banyak berlaku kesalahan ejaan, ragu-ragu dan kurang yakin dengan hasil terjemahan sendiri. Resolusi masalah. Mencari maksud istilah yang betul di Google Translate, Reversal Converter, by Memory dan Kamus Ma'ani Bahasa Arab. Rujuk semula prosedur ataupun teknik menterjemah agar masalah kesukaran dalam menentukan sesuatu kaedah terjemahan, sesuatu teks atau ayat dapat diselesaikan. Meneliti satu persatu huruf ejaan yang ditulis dalam terjemahan tersebut supaya tidak berlaku kesalahan ejaan ataupun typo. Kemudian menyemak semula hasil terjemahan sebanyak 3 kali atau meminta 4 kawan menyemak hasil terjemahan yang dihasilkan jika berlaku kesalahan dari segi penggunaan gaya bahasa, istilah, tata bahasa dan sebagainya bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu dan berkualiti. Cadangan. Perbanyakkan membaca teks akhbar dalam kedua-dua bahasa, sumber ataupun sasaran bagi menambahkan ilmu pengetahuan baru dalam terjemahan berita. Menonton video berita dalam kedua-dua bahasa, bahasa sumber ataupun sasaran bagi memperoleh idea dalam penggunaan istilah, gaya bahasa, tata bahasa dan sebagainya.
Mencari, menulis dan mengumpulkan banyak istilah menarik mengikut sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, sukan, kesihatan dan sebagainya yang digunakan kebiasaan dalam terjemahan berita. Bertanya kepada pensyarah, kawan atau orang yang arif dalam bidang berita tentang kaedah yang mereka gunakan untuk menghasilkan terjemahan yang berkualiti dan bermutu. Perbanyakkan latihan menterjemah teks akhbar berbagai genre dan tema seperti ekonomi, sosial, kesihatan, jenayah, sukan dan sebagainya. Banyakkan membaca dan menyemak hasil terjemahan orang lain supaya dapat mengetahui kesalahan dalam menterjemah dan bantu memperbaikinya kerana ia mampu meningkatkan kemahiran penilaian dalam menilai hasil terjemahan seseorang. Target saya dalam melakukan terjemahan akhbar ini, saya mahukan pembaca sasaran, sama ada golongan remaja, dewasa ataupun orang tua dapat memahami isi kandungan atau makna yang terkandung dalam teks terjemahan yang saya hasilkan. Kemudian saya mahukan reaksi mereka ketika membaca teks terjemahan saya sama dengan reaksi ketika mereka membaca teks sumber. Dengan kata lain, semoga terjemahan saya dapat difahami oleh pembaca sasaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hayi kerana memberi saya peluang untuk menterjemahkan pelbagai genre jenis berita sama ada kesihatan, ekonomi, sukan, jenayah, undang-undang dan sebagainya. Kemudian, banyak kelebihan yang saya dapat daripada menterjemahkan berbagai jenis berita ini, iaitu dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang isu-isu semasa yang berlaku, kemudian dapat memupuk minat dalam membaca dan menonton akhbar-akhbar berita, dapat menambah vocab dan istilah baru, kemudian dapat meningkatkan kemahiran dalam terjemahan berita. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.